أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kita masih lagi membicarakan tentang beberapa ayat Quran yang mengandungi perkataan taqwa. Ayat yang kita bacakan kemarin yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah, taqwa dengan arti takut. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Takutlah kamu semua akan suatu hari di mana seseorang tidak dapat menolong anaknya. Itu ayat yang lain, itu ayat di bawah, ayat surah Luqman. Ini surah Al-Baqarah. Seseorang tidak dapat menyelamatkan akan seseorang yang lain, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak bermanfaat baginya oleh sebarang syafaat atau pertolongan, dan tidak akan ditolong akan mereka itu, yakni akan orang-orang yang bersalah itu. Dan kemarin kita baca dialog antara Imam Abu Hazim dengan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik ketika ia dilantik menjadi khalifah. Ketika ditanya bagaimana datangnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata dia, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang yang berbuat baik akan datang kepada Allah seperti orang yang pergi, orang yang bepergian, yang kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira, amat gembira dan rindu untuk bertemu dengan keluarganya. Dan adapun orang yang jahat, maka ia datang kepada Allah seperti seorang hamba yang telah lari dari tuannya. Ia datang kepada tuannya dalam keadaan amat takut dan sedih, kerana pertemuan dia dengan tuan dia akan membawa kepada siksa dan hukuman yang buruk, disebabkan dia lari daripada tuan dia. Itulah perumpamaan dua orang yang mati, yang kembali ke alam baqa. Hak satu kembali gembira seperti bergembira nak bertemu keluarga. Hak satu kembali sedih seperti sedih dan takut kerana nak bertemu dengan tuan yang akan hukum dengan hukuman yang berat akibat daripada dia tidak mematuhi, bahkan melawan dan menentang tuannya. Lalu ditanya lagi, fa ayyul a'mali afdalu, apakah amalan yang terbaik? Dia menjawab, menunaikan yang wajib dan menjauhi yang haram. Fa ayyud du'a afdalu, apakah doa yang terbaik? Ia menjawab, du'aul malhuf liman ahsana ilaih,
Doa orang yang susah kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang tu susah, kita tolong dia, dia doa kat kita. Orang tu susah nak makan, tak ada nasi, kita tolong bagi nasi ke dia. Orang tu susah nak buh minyak, tak ada duit, kita tolong bagi duit untuk dia buh minyak. Orang tu susah, anak dia nak bayar yuran sekolah, tak ada duit, kita tolong bantu dia bagi yuran sekolah. Orang tu susah kerana sesuatu hajat yang memerlukan kepada pertolongan kita dan kita ada kemampuan untuk menolongnya. Kita ada pangkat, dengan pangkat yang Allah beri kita tolong orang yang datang berurusan dengan kita kerana dia layak untuk menerima dan mencapai hajatnya melalui kita. Ketika kita tolong dia, dia doa kat kita, maka doanya biasanya cepat mustajab. Seperti kita kata jazakallahu khairan kathira kepada orang yang tolong kita. Nak doa panjang-panjang tak erti, kita doa yang pendek. Jazakallahu khairan kathira, semoga Allah memberikan kepada engkau balasan yang baik, balasan yang lebih baik, kebaikan yang lebih banyak. Jazakallahu khair, cukup. Jazakallahu khairan kathira, semoga Allah membalas kepada engkau dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu satu doa yang cukup baik, walaupun ringkas, kepada orang yang memberikan bantuan dan berjasa kepada kita. Kalau dalam kita azkar ringkas, jazakallahu khair, ada dalam buku azkar yang kita tulis, doa kepada orang yang membantu ataupun memberikan pertolongan kepada kita. Nabi SAW sendiri doa kepada orang yang membantu baginda. Ada sahabat tolong ramai ayat untuk baginda berwudu. Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW keluar daripada beliau ayat, dah ada ayat untuk berwudu, tolong khidmat kepada baginda. Baginda doa sedemikian. Dan kalau kita pergi makan rumah orang, kita jadi tetamu tuan rumah, bagi kat kita makanan, kita boleh makan percuma, tak kena duit. Kalau kita duduk di rumah, mungkin beras kita habis, lauk kita habis kerana kita makan ada berkurangan. Kalau kita makan di kedai, duit kita habis kerana kena bayar. Tiba-tiba kita pergi rumah orang, dia jamu percuma, maka kita doa kepada tuan rumah, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man 'indah, ataupun aftara indakumus shaimun. Akala ta'amakumul abrar, semoga Allah orang-orang yang berpuasa bakal berbuka di rumah kamu. Wa akalat ta'amakumul abrar, dan semoga orang-orang baik-baik yang akan memakan makanan kamu. Dan semoga Allah memuji kamu di kalangan para malaikat. Itu sebahagian daripada doa yang mungkin boleh kita baca ketika tuan rumah berbuat baik kepada kita. Jadi kalau dalam hadis kata man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tastati'u fakafi'uhu bid-du'a. Almarhum Syekh Atiyah Saqr rahimahullah menyebut sebuah hadis. Dia kata, sekiranya seseorang itu berbuat baik kepada kamu, hendaklah kamu memberikan hadiah kepadanya, memberikan mukafaah kepada dia. Tak kiralah hadiah tu duit ke, hadiah tu buah-buahan ke, hadiah tu baju ke, hadiah tu pen ke. Kalau yang buat baik tu orang buat bendang, kita hadiah cangkui kat dia ke. Tak kira lah siapa yang buat baik kat kamu. Mak ayah kita buat baik kat kita, lagi banyak hadiah kena bagi. Tapi kalau dia bagi hadiah tu pakai tak ada apa kita, pasal tak terbalas jasa mak ayah kita.
Sesiapa sahaja yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, bagi kepada dia mukafaah. Mukafaah ni mungkin duit ringgit, mungkin hadiah, mungkin makanan, entah beras di rumah dia dan seumpamanya. Fa in lam tastati'u, jika kamu tidak mampu memberi hadiah, fakafi'uhu bid-du'a, maka berilah hadiah kepadanya dengan cara berdoa untuk dia. Hak tu hak kita boleh buat. Nak bagi hak mula, kutlah teruk, sekurang-kurangnya bagi nombor doa. Iaitu jangan lupa kita berdoa kepada orang yang berjasa kepada kita. Sama ada berjasa kepada kita itu mak ayah kita, atau guru kita, atau pemimpin kita, atau jiran kita, atau bos kita, atau adik kita, ataupun anak kita. Anak kita tolong kita. Kita nak minum teh, anak kita tolong bancuh. Kita nak pergi api segan, kita doa kepada anak kita. Tak mau doa bagi mereka dengar pun tak apa, bagi mereka dengar pun tak apa. Kalau tak doa bagi mereka dengar, nama dia ad-du'a bi dhahril ghaib. Kita pergi makan di rumah orang, jarang kita dengar kita tamu berdoa kat tuan rumah. Ini payah dengar. Orang Arab dia, mulut depa ni kaya dengan doa. Orang Arab depa suka baca doa. Hak tak elok depa doa tak elok. Hak elok depa doa elok. Melayu ni payah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu Nabi SAW ajak, kalau saya pergi rumah kamu, kamu jamu saya minum air, kamu jamu saya makan lauk, makan cucuk, makan kuih, saya kena doa terhadap jasa kamu. Walaupun jasanya hanya sambut kita 5 minit, jasanya hanya teh secawan, jasanya hanya cucuk sebiji, tapi dia telah berjasa. Kalau dia tak bagi kita minum teh, mungkin kita dahaga dan haus, kena pergi minum air tempat lain kena duit. Mungkin kita kena pergi makan kuih cucuk tempat lain, nasi lemak kedai tempat lain mungkin kena duit. Kita balik makan di rumah kita, duit kita habis juga, beras kita habis, nak kena beli lain. Beras kita berkurangan, lauk kita berkurangan, tiba-tiba dia bantu kita percuma. Dan hadis kata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada orang, dia tak berterima kasih kepada Allah. Terima kasihlah jamu saya makan, suka tuan rumah. Tapi kita mulut kita payah nak bunyi lagu tu. Sekurang-kurangnya kita doa. Doa kat orang yang berjasa kepada kita, walaupun jasanya itu hanya benda kecil. Kemarin saya pergi Al-Ustaz, singgah nak beli kipas nak bolam beli ayam. Cina tu kena dia biasa, Ustaz, lu mana pergi lama tak ada datang? Saya kata, aku duduk buang lah ni, tak duduk oleh Ustaz lah. Kipas harga apa? RM166. Tapi Ustaz punya pasal tak apalah, RM128. Lepas tu, pasal apa you pindah sana? Saya pindah sana pergi buat sekolah. Orang duk mengaji sana. Hang dah kaya, bantulah aku susah buka sekolah. Saya melawak dengan dia. Dia gelak dah kan. Lepas itu aku jumpa makan gulai ikan temenu di Kuala Kedah. Duit dia makan gulai temenu tu, potong lah mai kat aku sikit. Sebelum tu dia minta nama saya. Ustaz, hang main nama hang kat aku. Awak, aku nak mengaji dalam YouTube. Aku nak tulis nama hang dalam YouTube, aku nak mengaji hang. Cina nak mengaji kita. Dia saja melawak. Saya pun tulis nama. Ada masalah apa aku buka dengar, aku lihat hang dalam YouTube. Lepas tu saya kata, ya, duit nak ada banyak-banyak tu, mainlah kat kami sikit. Macam ni ya Ustaz, aku nak bantu sekolah hang kata. Aku bagi kipas boleh tak? Saya tengok kipas penuh ni. Saya kata, kipas aku tak mau. Hang tu hang cakap nak apa? Main stereka.
Orang tak dah minta sedekah, saya pegang. Bila sedekah boleh kat budak-budak ni buat sedekah baju. Dia terus mangkit pemit, nah, sumbangan aku pada hang. Tak kira tak kata apa kat Cina buat kerja lagu tu. Nak doa lagu mana kat dia? Ulama kata kalau yang berjasa kepada kita tu orang bukan Islam, kita doa minta petunjuk kepada dia. Semoga Allah memberi petunjuk kepada dia. Padahal kita melawak bukan cakap betul. Bukan saya jenis minta ke orang, tapi saja saya melawak dengan Cina tu dah biasa selalu. Kalau orang hak kenal, saya mengajak, takkan saya nak minta orang mai duit dak, saya tak minta. Tapi saja lebih kan ada tanya saya, ustaz hampir mana lama tak nampak, aku tak nak tengok orang lama. Pindah tu di Guang dah. Akhirnya saya katakan, hang kaya menjaga banyak-banyak, mai kat aku sikit. Awak ustaz nak ada duit? Aku buka sekolah, aku pun nak buat kebajikan bagi sekolah, padahal kebajikan apa ni? Saja kita melawak dia, terus dia ambil bagi. Maka dalam hati saya, aku nak doa apa ni? Jazakallahu khairan ke apa benda? Akhirnya saya baca, semoga Allah memberi petunjuk kepada dia supaya dia masuk Islam. Itu doa kita boleh bagi kepada orang yang bukan Islam yang berjasa. Nak doa umur panjang, tak kena. Kalau orang Islam buat jasa, semoga murah rezeki, umur panjang, tak apa. Hak Islam umur panjang. Kalau hak bukan Islam, maka doa kepada orang bukan Islam, kalau dia buat baik kat kita, semoga Allah memberi hidayah petunjuk supaya dia boleh memeluk Islam. Itu doa kita kepada sesiapa di kalangan orang bukan Islam yang berjasa kepada kita. Seperti mana saya contoh sebulan lepas, bumbung saya kalau nak angkat pakai kren kena mungkin RM800, RM1,000. Ada seorang Cina tu kata, hang sekolah punya pasal tak apa, sekeping sekupang aku ambil hang. Kira-kira 3,400 ke 3,200 keping. Berarti 3,300 keping, 3,000 lebih. Berarti 3,330 ringgit. Sepatutnya RM800 ataupun RM1,000. Dia potong menjadi RM300. Untung dah RM500. RM320. Potong lagi RM20. RM300 sudah. Sekeping sekupang dia ambil. Sepatutnya RM800 atau RM1,000 dapat RM300. Nak doa apa? Jazakallahu khairan katsira, tak kena juga. Doa kepada orang bukan Islam, Allahumma hdi, Allah beri hidayah kepada mereka untuk menerima Islam. Jadi kalau kat orang bukan Islam yang buat baik kat kita, kita boleh doa kat dia minta petunjuk. Tambah orang Islam yang berbuat baik dan berjasa kepada kita. Lebih-lebih lagi doa orang duduk dalam susah, kita tolong dia, maka doa itu cepat dimakbulkan. Kerana dia berjasa kepada kita yang susah ni. Kita susah nak makan tak ada, kita tolong belanja dia makan. Kita tolong beli beras bagi dia. Maka doa dia kepada kita cepat nak mustajab. Maka orang mencari peluang, mencari orang-orang susah, mencari pelajar-pelajar yang susah. Dia kata, aku tak kenal pelajar susah ke baik, saya senang. Yang aku tahu tang tu ada orang mengaji, seperti pelajar tahfiz. Aku nak bagi banyak tak boleh. Sebulan sekali tekat beras 5 kilo aku boleh hantar. 5 kilo beras, sekilo RM2.5 kali dengan 5 baru RM2. Puak ni makan kuat ni 2 kali makan habis 5 kilo tu. Tak kira. Aku boleh hantar cabai kerimnya. Hak lain tak boleh. Hak seorang lagi kata, aku bawang. Bawang sekilo RM4, sebungkus boleh. Hak seorang kata, aku kopi sebungkus. Kopi sebungkus RM4 tu, lama tak beli kopi. Walaupun dia hantar tu sebulan RM3 nilai dia, tapi yang dia makan tu dia 20 orang, 30 orang. Lepas dia makan, dia mengapai Quran. Sebab dia hafiz, contoh dia. Dia baca Quran dengan tenaga yang dapat daripada makanan yang kita hantar. Sudah tentu kita ada saham.
Sebelum dia baca Quran, sebelum dia sembahyang jemaah, sebelum dia sembahyang tahajud, dia kena ada tenaga. Tenaga tu mai pada nasi yang dia makan. Nasi tu mai pada beras yang kita hantar, mai pada bawang yang kita hantar, mai pada teh yang kita hantar. Dia minum banyak teh kita. Dia bancuh teh, daun teh yang kita hantar. Daun teh kita hantar sebungkus RM1. Yang makan, yang minum 20 orang, 40 orang. Nasi yang kita hantar hanya 5 kilo beras. Yang makan mungkin boleh seorang sebiji, mungkin boleh seorang semulut. Tapi yang makan tu 100%. Setelah dia makan, bukan dia buat jahat. Kalau lepas makan dia pergi mencuri, ikutlah kita kata makanan aku pergi tempat tak elok. Tapi kalau lepas makan dia bangkit zikrullah, lepas makan dia mengaji, lepas dia dapat pen dia tulis, kita ada aku nak bagi hal lain tak boleh ke hampa. Pen sebatang boleh, batang RM1. Hampa orang 20 orang, 20 batang aku hantar pen. Setiap kali dia guna pen untuk tulis ayat Quran, tulis hadis, tulis kata-kata baik, kita duk terima saham. Kita duduk di rumah, pen pun tak nak pegang. Awak tok tak pegang pen, mata kelabu dah nak tulis pun tak boleh dah. Tok kecil-kecil dulu ada lah wasan 30 tahun dah tak kenal pen. Tapi tok duk tengok, cek duk mengaji pakai pen tulis. Pen merah ada, pen biru ada, pen hitam ada. Kok tok boleh saham sikit. Tok hantar pen sebatang seorang, sebatang RM1, RM1 5 kupang ada, RM2 ada. Ambil pen ni, masa kamu nak tulis, masa kamu mengaji, guna pen hak tok hantar. Tok duk goyang kaki. Kita lalu ke rumah tok tu, tok buat tapi sembahyang jemaah, pen banyak dah. Pahala pen tu tok tak nak terima dah. Nak pergi sembahyang jemaah pun ketak kaki jalan. Kurang-kurang pun dia ada fikir juga nak pahala dengan cara mudah. Nak bagi mahal-mahal duit 4,000 sebulan susah sangat. Bagi pen 20 batang, seorang sebatang guna pen RM20, model RM1. Depa guna lama mana? Setahun duk guna pasal dakwat tak habis. Puak tu pula jadi malas tulis, lambat habis dakwat. Kena rajin tulis, cepat habis dakwat sih. Kita boleh dapat pahala dengan hanya model beli sebungkus cabai kering harga RM3.5. Hantar cabai kering, mana orang makan sehari segam seorang. Betul nak habis. Maka kita dapat pahala bila orang yang kita bagi makan tu orang yang melakukan kebaikan dengan makanan itu. Sebab itu Nabi SAW pesan, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan memakan makanan kamu melainkan orang baik, melainkan orang bertakwa. Itu sambungan hadis daripada awal hadis yang berbunyi, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kamu berteman melainkan orang-orang yang beriman, dan jangan kamu makan melainkan makanan orang yang bertakwa. Allah suruh berkawan dengan orang beriman, kerana orang beriman ini bila kita kawan, kita dapat manfaat yang besar. Kalau berkawan dengan orang jahat, Quran kata ada orang menyesal di akhirat. Dia kata, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ayat itu dalam surah apa? Surah Al-Furqan kalau tak silap. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah baiknya sekiranya dulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan karib aku. Dia menyesal kawan orang jahat. Kalau aku kawan dengan tok guru, dia ajak aku pergi sembahyang di masjid. Aku kawan dengan orang baik, dia ajak aku pergi mengaji. Aku kawan dengan kawan tu, dia tak ajak aku pergi masjid, dia tak ajak aku pergi mengaji, dia ajak aku pergi main golf sampai sembahyang pun aku terlupa. Menyesal dia kata, dulu duduk kawan dengan orang tak ajak pergi masjid, ajak pergi padang golf saja. Ada golongan manusia yang bakal menyesal di akhirat kerana kawan dia tak elok. Surah apa ni? Surah Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila.
alangkah celakalah dia, alangkah baiknya kalau dulu dia tidak berkawan dengan si fulan itu. Dan ada ayat lain menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Kawan-kawan baik itu akan berkelahi di akhirat. Semua ada berkawan akan berkelahi di akhirat. Saya kawan dengan kamu, kamu kawan dengan saya, lah kita baik. Akhirat esok kita berkelahi. Melainkan kawan yang tak berkelahi ialah kawan-kawan yang bertakwa. Illal muttaqin. Orang bertakwa dia kawan untuk meninggikan takwanya. Dia berkawan untuk melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah. Hani tak berkelahi pasal akhirat esok dia berkawan lagi dalam syurga. Di dunia dia berkawan baik, di akhirat dia duduk sama-sama dalam syurga. Tak berkelahi dah. Tapi kalau berkawan di dunia baik, di dunia akhirat dua-dua masuk neraka, dia marah hang punya pasal ya. Dulu aku nak pergi masjid, hang duk ajak pergi market saja. Masjid aku tak nak pergi pasal hang. Tu hak jenis pergi market. Seorang lagi marah kat kawan dia, hang duk ajak aku pergi cari binatang. Ajak aku pergi tangkap ikan, tak mayang dalam laut. Ajak aku pergi tahan burung dan Jumaat-Jumaat berkutuang dengan hang. Ajak aku mengenai ikan daripada pukul 11 pagi sampai pukul 6 petang, lohor tak mayang, asar tak mayang. Duduk tengah panas, mereli sama dengan ikan. Sampai tak mayang. Kalau tangkap ikan berhenti semayang tak apa. Kalau menega pasal minggu berhenti semayang maghrib tak apa. Kalau tangkap ikan semayang dalam laut, dalam kelangkapan, silakan. Tangkaplah banyak guna ikan pun, tak balik pun tak apa. 2 hari duduk dalam laut pun tak apa. Tapi semayang dalam laut. Bila kita berkawan dengan kawan yang sama-sama nelayan dengan kita, dia tak semayang, kita tak semayang, dia selok pendek, kita selok pendek, dia tak puasa, kita tak puasa, kita hanya baik dengan dia di dunia. Akhirat esok marah, bermusuh. Pasal yang berkawan dengan hang lah, cari makan pun cari makan, cari dosa pun sama. Kalau nak cari makan tak cari dosa tak apa. Aku berkawan dengan hang lah, duit pun nak, dosa pun aku pakat-pakat cari dengan hang. Maka orang yang kawannya tak ketahuan di dunia, dia hanya baik di dunia, akhirat esok dia berkelahi. Pasal dia tengok hukuman buruk dia dapat, kadang-kadang berpunca daripada cenderung kepada kawan yang tak betul. Maka Nabi SAW pesan, carilah kawan yang baik. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu menurut agama kawan karib dia, perhati siapa kita nak berkawan. Kawan itu ada depan kita, macam lah ni kita duduk dekat-dekat. Ada kawan yang jauh yang kita berkawan untuk buat baik. Lah kita duduk mengaji dalam Facebook, dalam handphone. Ada kawan-kawan kita tak main mengaji sini, dia duduk mengaji di Kuala Lumpur, mengaji di Perak, mengaji di Johor, melalui. Tu kawan kita juga. Cuma kawan kita dengan mereka cuma jaraknya jauh, tapi kita berkawan dalam kebaikan. Sebab kita sama-sama berbincang masalah ilmu. Kita baca sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, depa dengar, depa tulis, depa hafal, depa sebarkan. Tu kawan melalui alat komunikasi yang lebih ramai daripada kawan yang kita berjumpa. Yang tu juga kena cari kawan yang baik, yang dia hantar maklumat yang baik kat kita, kita hantar maklumat baik ke dia. Dia hantar klip video yang bagus, ceramah-ceramah agama untuk kita ambil manfaat, kita hantar klip video yang bagus untuk dia dapat manfaat. Saling bertukar-tukar maklumat yang baik yang diajar oleh syarak untuk kita bahagikan. Jadi kata dia di sini, doa lagu mana yang boleh yang terbaik? Doa orang yang diberikan pertolongan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ditanya lagi, apakah sedekah yang paling bagus? Orang yang sedekah tanpa mengungkit dan menyakiti. Kadang-kadang dia sedekah, kadang dia pun ada sikit saja. Macam saya sebut tadi, saya nak sedekah kat kamu banyak-banyak, hantar duit RM4,000 tak mampu. Saya hanya bagi pen 20 batang RM20. Saya hanya bagi cabai kering sebungkus RM5. Saya hanya bagi kopi sebungkus RM1.50. Baru ni orang hantar kopi cap gantang, kenal pun tak. Orang jenis minum kopi kita. Alhamdulillah, haripah daripada bancuh.
pekat makan kopi free. Pasal apa? Ada hamba Allah hantar yang kopi. Jadi kita tak boleh kata hantar pun kopi, hantarlah Milo. Tak boleh kata begitu. Pasal apa? Sekurang-kurangnya dia bagi orang kopi. Walaupun kita minat Milo, hantar pun pisang, hantarlah durian. Kacau begitu. Nama dia juhdul muqil, pemberian orang yang sedikit, tapi dia bagi tidak mengungkit dan menyakiti. Dan ditanya lagi, panjang ada lagi beberapa soalan yang lain. Saya tak boleh sambung soalan-soalan itu kerana saya kena berhenti awal. Pagi ni pukul 9 saya ada kuliah di kediaman resmi Menteri Besar. Kuliah situ tak ada sayuk kerana dia bagi masa cukup-cukup. Mula pukul 9, habis pukul 10. Kalau mai pukul berapa pun, pukul 10 kena berhenti lah kerana ada pengkuliah yang kedua. Jadi saya nak kena lari pihak Ustaz untuk sampaikan kuliah duha di kediaman resmi Menteri Besar. Setiap bulan minggu pertama hari Jumaat saya kena kuliah di sana. Jadi kita berhenti sini dulu insya-Allah. Besok tak ada kuliah subuh, esok hanya kuliah duha. Kita akan sambung kuliah subuh kita hari Ahad yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.